Assalamualaikum dan salam sejahtera yang dihormati Miss Kevin Andersoni. Nama saya Nafailul Nizam bin Mas'ud, nombor matrik saya 70767. Saya akan membahaskan sedikit mengenai organisasi FINAS. Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia iaitu FINAS ialah agensi dan pihak berkuasa kerajaan yang diamanahkan dalam meneraju pembangunan industri perfilman Malaysia. Ditubuhkan secara rasmi sejak Jun tahun 1981 melalui Akta Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia. Berperanan penting untuk meningkatkan, memupuk, memudahkan dan melindungi pembangunan industri perfilman Malaysia melalui strateginya. Hello, my name is Nadia Fadila. My CAP metric is 72975. So today I will briefly explain about FINAS organization chart. The first is Director General Office. Under Director General Office, we will find Department of Research and Strategic Policy, Department of Licensing and Enforcement, Deputy Director General Unit in Management, Deputy Director General in Production and Technical, Sarawak Region Office, Internal Audit Unit, Corporate Communication Unit, and Integrity Unit. Under Department of Research and Strategic Policy is Policy and Planning Unit, Research Unit, and KIA Project Unit. Under Department of Licensing and Enforcement, we will find Licensing and Enforcement Unit, Investigation Unit. Under Licensing and Enforcement Unit, we will find Northern Region, Southern Region, S Region, and Sabah Region. Under Deputy Director General Unit in Management, we will find Department of Marketing, Film in Malaysia Office FINO, Department of Industry Development, Department of Finance, Department of Management Service. Under Department of Marketing, we will find International Marketing Unit, Publication Unit, and Promotion Unit. Under Film in Malaysia Office, we will find Film in Malaysia Incentive Unit, Strategic Partnership Unit. Under Department of Industry Development, we will find Industry Training Unit, Industry Support Unit, and Production Service Unit. Under Department of Finance, we will find Budget and Account Unit and Procurement Unit. Under Department of Management Service, we will find Administration Unit, Human Research Unit, and Information Technology Unit. Under Deputy Director General in Production and Technical, we will find Department of Audiovisual Technology, Department of Laboratory, Department of Engineering, Department of Production Management, Department of Creative and Technical, and Media Technique. Under Department of Audiovisual Technology, we will find Production Facility Unit, Studio Digital Mixstage Unit, and Studio Maintenance Unit. Under Department of Laboratory, we will find Archive Management Unit, Analog Restoration Unit, Digital Restoration Unit. Under Department of Engineering, we will find General Maintenance and Physical Development Unit, Production Facility and Studio Maintenance Unit, and Digital Content Unit. Under Department of Production Management, we will find Local Unit and International Unit. Under Department of Creative and Technical, we will find Production Execution Unit and Production and Documentation Unit. That's all for FINAS organization chart. Thank you. Nama saya Zamsina Nur binti Alim, nomor matrik saya 77263. Di sini saya akan membentangkan stakeholders dan internal. Yang pertama ialah stakeholders, ialah individu, kumpulan atau komuniti yang mempunyai kepentingan dalam sesebuah organisasi atau
atau syarikat. Pihak berkepentingan ini mempunyai keupayaan untuk mempengaruhi atau dipengaruhi oleh perniagaan. Contoh pihak berkepentingan iaitu stakeholders ialah pegawai atau pekerja, pelanggan atau pelabur, pembekal, komuniti, malah kerajaan. Setiap pemegang kepentingan ini mempunyai kepentingan yang berbeza. Oleh itu, syarikat harus dapat cari objektif perniagaan dengan pihak berkepentingan seperti stakeholders. Seterusnya ialah pihak berkepentingan dalaman, ialah pihak berkepentingan sedia ada dalam perniagaan dan biasanya dipengaruhi secara langsung oleh hasil usaha yang dilakukan oleh syarikat. Berdasarkan penjelasan, contoh pihak berkepentingan dalaman ialah syarikat dan pekerja mereka. Fungsi pihak berkepentingan dalaman ialah membuat keputusan. Biasanya, pihak berkepentingan akan mengadakan rapat dan mengundang eksekutif syarikat. Hal itu seperti jawatan pengarah dan orang-orang lain yang mempunyai kepentingan penting dalam syarikat tersebut seperti pemegang saham dalam jumlah yang besar. Dan yang kedua ialah pengurus langsung. Beberapa pihak berkepentingan juga terlibat secara langsung dalam pengurusan syarikat. Pihak berkepentingan boleh menduduki jabatan-jabatan tertentu dalam syarikat seperti HR, R&D dan lain-lain untuk mengatur perniagaan dan menjamin pihak yang lain. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Azura binti Muhammad Idris 74260. Dalam organisasi FINAS, saya akan bentangkan pihak berkepentingan luar atau lebih dikenali sebagai external stakeholder, ialah kumpulan di luar organisasi atau orang yang tidak bekerja dalam organisasi tersebut tetapi bekerja dipengaruhi oleh keputusan dan tindakan dalam sebuah organisasi. Okey, antara contoh pihak berkepentingan luar ialah pelanggan, pemegang saham, pembekal, penuntut, komuniti setempat dan juga kerajaan. Okey, pelanggan biasanya mahukan sesebuah perniagaan tersebut memiliki produk yang berkualiti pada harga yang berpatutan. Manakala kerajaan persekutuan negeri dan tempatan juga memerlukan perniagaan untuk terus berkembang maju untuk membajukai yang menyokong perkhidmatan kerajaan seperti pendidikan, polis dan juga pelindungan kebakaran. Okey, FINAS di sini bawa maksud adalah National Film Development Corporation Malaysia atau lebih dikenali sebagai Pembadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia. Okey, FINAS ditubuhkan pada tahun Jun 1981 melalui Akta Pembadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia di bawah Akta Kementerian Komunikasi Multimedia Malaysia, the Ministry of Communication and Multimedia Malaysia. Okey, pemegang saham dalam external stakeholder ini adalah seorang atau sekumpulan organisasi yang mempunyai minat dalam operasi perniagaan kerana mereka mengharapkan perniagaan untuk kekal menguntung dan memberi pulangan atas pelaburan mereka dalam perniagaan tersebut. Okey, FINAS ini bekerjasama dengan Shopee, Taylor University, TPS melalui di bawah Creative Industry Immediately Economic Action Plan atau dikenali sebagai pelaksana dan juga Singapore Film Industry. Okey. Penuntut dalam external stakeholder ini adalah seorang yang membekal ataupun sekumpulan yang organisasi yang membekalkan modal kewangan, bahan mentah dan perkhidmatan pada perniagaan yang ingin dibayar tepat pada masa dan sepenuhnya. Okey, masyarakat setempat dalam external stakeholder ini mempunyai kepentingan dalam perniagaan kerana mereka menyediakan pekerjaan yang menjana aktiviti ekonomi dalam komuniti. Okey, yang terakhir adalah pembekal. Pembekal ini memerlukan perniagaan untuk terus membeli produk mereka untuk mengekalkan keuntungan dan kesihatan keuangan dalam jangka masa yang panjang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan. Saya Nur Alam binti Iwan Shah Alam, nombor matrik 76145. Saya akan membincangkan cara organisasi bertindak balas terhadap wabak COVID-19 dengan melaksanakan langkah-langkah untuk menangani keperluan pihak berkepentingan dengan lebih baik. Yang pertama ialah mempromosikan pembikinan filem Malaysia
untuk membangunkan kandungan kreatif berkualiti tinggi untuk pasaran tempatan dan antarabangsa. Tingkatkan peluang pekerjaan untuk firma filem, pusat pasar produksi, syarikat penyewaan peralatan filem dan studio yang menyediakan barangan dan perkhidmatan dalam ekosistem kandungan kreatif. Kemudian, wujudkan reputasi Malaysia sebagai hub kandungan kreatif yang produktif dan cekap. Ia juga menyemarakkan ekosistem dan meningkatkan sumbangan ekonomi industri kandungan kreatif dan perniagaan bersebelahan. Bagaimanapun, mendapatkan penerbitan filem asing untuk menjalankan aktiviti penggambaran di Malaysia dan menjadikan Malaysia sebagai destinasi pembikinan filem global adalah kedua-duanya matlamat penting. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan teruskan pembentangan saya. Saya Latina Analawai, memegang nombor metrik 77017. Saya akan membincangkan tentang organisasi FINAS yang bagaimana organisasi FINAS meneruskan strategi mereka dengan mendepani impak pandemik COVID-19 sepanjang berlakunya pandemik ini. Okey, seperti mana kita tahu bahawa sebelumnya COVID-19 dan selepasnya COVID-19 amatlah memberi pengurusan strategi yang ketara, di mana sebelum dan selepas membawa perbezaan yang amat besar bagi organisasi FINAS. Okey, sepanjang berlakunya pandemik COVID-19, kita dapat tahu bahawa penggiat-penggiat ataupun para penggiat industri kreatif di Malaysia didapati terpinggir kerana penularan virus yang bahaya ini merupakan virus yang membawa kepada persentuhan dan aktiviti secara fizikal amat tidak digalakkanlah sepanjang pandemik ini. Oleh itu, aktiviti perfilman yang dilakukan oleh industri-industri kreatif di Malaysia adalah tidak digalakkan dan menyebabkan industri-industri ini telah terpinggir untuk sementara waktu. Namun, bagi kajian kami, dalam kajian yang kami lakukan, iaitu FINAS Prisma telah mendapati FINAS telah mendapat impak sepanjang pandemik COVID-19 dan Prisma telah membuat inisiatif kepada FINAS dan Prisma juga merupakan inisiatif dalam jangka pendek di mana Prisma bertujuan untuk memastikan kelangsungan ataupun kelestarian di mana kelestarian kepada para penggiat industri kreatif di Malaysia yang mendepani dengan wabak ini ataupun pandemik COVID-19. Dengan itu, Prisma telah memberi strategi kepada FINAS, kepada organisasi FINAS bagi meneruskan perfilman, kemajuan perfilman mereka dengan menyatakan 3 strategi, iaitu strategi yang pertama di mana Prisma akan memudahkan cara pembiayaan bagi dan penghasilan kandungan kreatif industri. Yang kedua iaitu Prisma juga mengupayakan kapasiti dan kemahiran para penggiat industri kreatif di Malaysia. Dan yang ketiga iaitu Prisma juga menyediakan akses pasaran produk
menyediakan akses pasaran produk kreatif menyediakan pasaran kreatif produk tempatan. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.